Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama, dapat lagi kita berjumpa pada malam ini di dalam seminar makhraj huruf. Alhamdulillah, barakallahu fiik, ahlan wa sahlan. Dengar tak suara saya? Suara saya dengar tak? Hmm. Suara saya okey tak? Jelas tak suara? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, ada suara. Okey, jadi alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada semua yang dah hadir, insya-Allah. Ini adalah seminar kita untuk sesi yang ketiga. Seminar untuk sesi yang ketiga. Jadi alhamdulillah, tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang dah hadir. Okey. Jadi dapat lagi kita berjumpa, dapat lagi kita bersama. Ini adalah sambungan. Hari tu kita ada buat bulan 8 kita ada berapa hari bulan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ada buat hari Jumaat sekali, lepas tu hari Ahad sekali untuk seminar makhraj huruf untuk bulan 8 untuk sesi pertama dan sesi yang kedua. Ini adalah untuk sesi yang ketiga. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita bagi masa kepada sahabat-sahabat kita yang lain, mungkin baru ada yang habis solat Isyak dan baru yang ada sedang terkejar-kejar. Tak apa, kita bagi mereka masa, insya-Allah. Slow-slow. Jika apa, slow-slow kita bagi mereka masa. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada tuan-tuan perempuan yang dah hadir. Yang bagi salam, waalaikumsalam warahmatullahi, insya-Allah. Boleh teruskan share, laju-laju share. Kita share, moga-moga ada manfaat untuk orang lain, moga-moga ada manfaat untuk mereka-mereka yang berada di rumah, insya-Allah. Kan sama-sama, orang cakap apa, sama-sama kita mempercantikkan ataupun kita bermuzakarah untuk sebutan huruf. Okey. Okey, jadi alhamdulillah. Dengar jelas, alhamdulillah, terbaik. Mana yang lain ni? Okay, insya-Allah. Kita kita bagi masa dalam lagi 5 minit. Lagi 5 minit kita bagi masa, insya-Allah. Moga-moga ramai yang dapat bersama-sama, moga-moga ramai yang dapat manfaat pada malam ini dalam seminar kita untuk kali yang ketiga ataupun untuk sesi yang ketiga. Okay, jadi alhamdulillah, tahniah, barakallah kepada mereka yang dah share, pada mereka yang dah bersama-sama, insya-Allah. Jom laju-laju share, pakai-pakai share. Sama-sama kita kongsikan kebaikan, sama-sama kita sebarkan kebaikan. Moga-moga ramai yang mendapat manfaat pada malam ini, insya-Allah. Okay, jadi alhamdulillah. Jom sebelum tu, sebelum kita mulakan, jom kita selawat sekejap. Kita selawat Nuril Mubin sekejap. Lepas tu kita boleh cakap apa? Kita boleh mulakan seminar kita, insya-Allah. Jom. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa
Sayyidil mursalin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada tuan-tuan puan-puan yang memberi salam. Yang baru masuk, yang baru hadir, ahlan wa sahlan, saya ucapkan selamat datang insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selesaikan segala keperluan kita pada malam ini. Insya-Allah sama-sama kita hadirkan diri kita di dalam seminar makhraj huruf. Okay. Sebelum ni masa sesi yang pertama kita pernah menerangkan apakah itu makhraj huruf. Siapa yang masih ingat boleh tulis dekat ruang komen. Apakah itu makhraj huruf dan ada berapa banyakkah makhraj huruf? Bukan tempat keluar tapi makhraj huruf. Tempat keluar makhraj huruf kita tahu ada 5. Okey, sekarang ni saya nak tahu berapa banyakkah makhraj huruf yang ada dan apakah makna makhraj huruf? Boleh tulis dekat ruang komen. Nak tengok masih ingat ataupun tidak. Ada tak yang tulis nota insya-Allah? Okay, jadi alhamdulillah. Kenapa dekat saya ni komen tak keluar Okay, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah share tahniah dan terima kasih kepada mereka yang dah share. Kak Norfa ada 17. Kak Norafizah katanya ada 17. Okey lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang memberi salam. Okey. Ada 17 lagi. Ada lagi tak? Okey. Apakah makna makhraj huruf? Waalaikumsalam warahmatullahi kepada tuan-tuan puan-puan yang memberi salam. Yang baru masuk, yang baru hadir, ahlan wa sahlan insya-Allah. Boleh teruskan share. Laju-laju share insya-Allah. Moga-moga ramai yang mendapat manfaat. Moga-moga ramai yang mendapat kebaikan. Kak Sadia 17, Kak Saudah 17. Alhamdulillah. Yang mana yang masuk awal-awal hari tu masih ingat lagi. Terbaik. Maknanya makhraj huruf ada 17. Dah 3 kali baru dapat hadir malam ni. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi, tempat keluarnya huruf Kak Norafizah. Terbaiklah Kak Norafizah. Okay, makhraj huruf, tempat keluar huruf. Terbaik. Maknanya semua masih ingat lagi. Semua masih cakap apa? Masih tahu lagi. Apakah makna makhraj huruf? Makna makhraj huruf adalah tempat keluarnya huruf. Tempat kita nak keluarkan huruf tu. Kan huruf ta macam apa dia? Kita tahu huruf ta ni adalah huruf lidah. Itu kita tahu. Tempat dia. Itu makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Makhraj huruf ada 17. Terbaik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada mereka yang memberi salam, yang baru masuk, yang baru hadir, ahlan wa sahlan, tahniah. Dan terima kasih saya ucapkan pada mereka yang dah share. Moga-moga Allah SWT murahkan rezeki. Moga-moga Allah SWT permudahkan segala urusan. InsyaAllah. Okay. Sekarang ni, minggu pertama kita masuk bab kerongkong. Betul? Minggu yang kedua, untuk sesi yang kedua, kita masuk bab qaf, bab lidah. Pangkal lidah dan tengah lidah. Jom kita tengok slide sebelum kita masuk untuk minggu ini. Kita cakap apa? Kita review balik yang sebelum ni punya bab. Okay, jom sama-sama kita tengok slide untuk huruf qaf, kaf, jim, shin, dan ya. Okay, jap. Kita boleh tengok slide yang akan keluar sebentar. Okay, sekejap Okay, jap. Maaf sebab dia cakap apa? Ada masalah gangguan lain sikit. Jadi slide tu dia lambat. Gambar saya pun kabur. Kan gambar saya kabur kan? Jelas tak gambar saya? Dah tak nampak answer malam ni. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang memberi salam. Rongga kerongkong, lidah, bibir, hidung, mulut ada 5. Okay. 17. Terbaik Kak Saleh. Abang Saleh. Okay, jelas Gambar jelas
Sebab saya tengok dekat set satu lagi gambar saya kurang jelas. Ada kabur-kabur macam-macam pecah. Dia tak nampak handsome dia tu. Kan kebiasaan dia handsome, nampak handsome. Okey, jadi Alhamdulillah. Okey, jap. Nak keluarkan slide jap. Sebentar. Okey, jadi Alhamdulillah sementara slide nak keluar. Sebab ada masalah lain jap. Balakang okey, terbaik. Kurang jelas tapi suara jelas. Alhamdulillah. Okey, jadi hari ini kita akan masuk huruf seterusnya. Tapi sebelum kita masuk huruf seterusnya, kita akan buat ulangan. Kita akan tengok ulangan huruf-huruf yang kita telah pelajari. Kabur, ya betul. Sebab saya tengok dekat saya satu lagi pun nampak gambar tu kabur. Dia sebab ni masalah lain sebenarnya. Saya tak tahu 2-3 hari ni line agak teruk sikit. Pagi tadi saya buat live one page with tajwid pun kabur juga. Okey, tapi tak apa, slow-slow insya-Allah. Okey, jap. Okey. Okey, jadi Alhamdulillah insya-Allah. Okey, jadi untuk huruf yang sebelum ni bulan 8 yang untuk sesi yang kedua huruf qaf. Kerana kita tahu huruf qaf ni adalah huruf qaf dan kaf, kedua-dua huruf ini keluarnya daripada pangkal lidah. Bila kita sebut pangkal lidah, tengok saya keluarkan gigi. Okey, dekat gigi ni tiada lidah. Tapi saya akan tunjukkan lidah. Okey, bila kita sebut pangkal lidah, okey, katakanlah kita konon-konon lah kita nampak lidah kat sini kan. Ada lidah. Okey, pangkal lidah. Pangkal lidah sini adalah langit-langit. Okey, sini adalah langit-langit yang keras dalam mulut kita. Okey, nampak tak gigi? Ni bukan gigi saya gigi saya dekat sini. Okey, nampak tak? Sini adalah sini adalah langit-langit keras. Okey. Pangkal lidah adalah dalam sikit dekat dengan kita punya, katakanlah ini nak tekak kan. Gigi macam ni, sini nak tekak. Okay, pangkal lidah kita yang dekat dengan nak tekak ni. Lepas tu dekat atas tu kita akan rasa betul-betul kat bawah ni. Betul-betul dekat bawah ni sikit. Okey, kalau ni panjang sikit kita akan dekat bawah ni juga langit-langit lembut. Kat situlah keluarnya huruf qaf dan kaf. Cara kita nak keluarkan adalah dengan kita matikan huruf qaf tersebut, kita letak hamzah hamzah baris atas. Okay, jom sama-sama kita buat. Mana beli gigi tu? Dekat Shopee ada, kat Erma. Saya dekat Shopee ada. Okey. Okey, cara nak keluarkan huruf tu nak tahu jelas tak jelas? Line okey tak? Sebab saya tengok macam saya punya ni sangkut lah. Okey. Kan stop kan? Allah Akbar. Line line tak pun cantik lah pula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Cara kita nak keluarkan, kita matikan huruf qaf tersebut. Aqa. Mana pangkal lidah tu kita tekan dekat langit-langit lembut. Baru kita akan dapat keluarkan huruf tersebut. Baru kita dapat tahu jelas ataupun tak huruf tersebut kita keluarkan. Aqa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada mereka yang memberi salam, yang bermasuk ahlan wa sahlan, selamat datang insya-Allah. Untuk huruf kaf sama tempat dengan qaf, cuma beza dia huruf kaf ni ke depan sedikit daripada huruf qaf. Kalau huruf qaf betul-betul dekat langit-langit lembut tadi, okay, kalau kita tengok betul-betul dekat langit-langit lembut, untuk huruf kaf ke depan sikit je, ak dan huruf kaf dia ada satu sifat hams. Yang ini kita kena keluarkan angin dia tu. Okey, ak. Itu untuk huruf kaf. Okey. Jadi itu adalah untuk huruf qaf dan huruf kaf. Sekejap, tunggu slide keluar je. Slide tak keluar-keluar lagi.
Tak jelas suara? Ya ke? Suara dengan mulut tak sama? Allah Akbar. Okey. Untuk huruf yang selepas qaf dan kaf adalah jim, shin dan ya. Ketiga-tiga huruf keluar daripada tengah lidah. Kalaulah ada lidah. Saya nak ambil jadikan lidah guna apa Okey. Okey. Katakanlah ada lidah. Okey, lidah ni kan, lidah kita ni dekat tengah-tengah ni. Katakanlah ni lidah kita kan. Okey, dekat bahagian tengah-tengah. Kalau kita pasang dekat lidah kita tu, dekat tengah-tengah tu ada belahan. Okey, itu dipanggil tengah lidah. Yang kat belahan tu, betul-betul. Kan, tengah lidah. Tengah lidah diangkat ke langit-langit keras. Langit-langit keras mana? Langit-langit keras adalah langit-langit yang betul-betul berada atas tengah lidah tersebut. Itu dia panggil langit-langit keras ni, nampak ni? Langit-langit kita. Ni langit-langit keras kat kawasan ni. Dekat kawasan ni, ini adalah langit-langit keras. Maknanya, kita punya tengah lidah memang dah berada di sini. Jadi dah tak susah dah kita nak sebut huruf jim, shin dan ya. Macam mana nak sebutkan dia? Okey, kita matikan pula huruf jim tu. Aj. Nampak tak lidah kita betul-betul? Tengah lidah tu kita dah letak kat langit-langit atas. Aj. Okey. Okey. Aj. Huruf jim dia ada qalqalah. Jadi kena keluarkan qalqalah. Qalqalah tu apa? Qalqalah itu adalah lantunan. Okey, qalqalah lantunan. Jadi nak keluarkan huruf jim. Aj. Okey, nampak tak? Saya nak keluarkan dia. Jadi tengah lidah kita ni kan, tengah lidah kita naik dekat langit keras ni, langit-langit keras ni. Suara ustaz dengan gambar lain. Ya ke? Allah Akbar. Betul-betul ujian ni malam ni. Lain sangkut-sangkut. Allah. Okey. Dia mungkin sebab lain kot. Mungkin sebab lain. Itu yang dia jadi pergerakan tak sama. Okey, tak apa. Kita tak baca doa lagi. Astaghfirullahalazim. Okey. Jom. Kita buka dulu. Kita punya seminar. Kita tak buka lagi ni seminar ni. Terus je. Okey, jom. Maaf. Jom kita buka dulu seminar kita dengan suratul Fatihah. Kita niat sedekahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, seluruh umat muslimin muslimat, tak lupa untuk diri kita serta ahli keluarga kita. Insya-Allah, jom sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan yang memberi salam, yang baru masuk, yang baru hadir, ahlan wa sahlan, saya ucapkan selamat datang insyaAllah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan segala keperluan kita dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita punya seminar pada malam ini berjalan dengan baik, berjalan dengan cantik, tanpa ada gangguan, tanpa ada masalah teknikal insyaAllah. Okay, jadi alhamdulillah. Okey, jadi untuk jim, shin dan ya, tengah lidah kita diangkat ke tengah langit-langit keras ni. Ha ni tengah-tengah ni. Ini dipanggil langit-langit keras. Mana bawah, mana atas. Okey, betul. Ni atas. Okey. Ni letak kat sini tengah lidah kita. Jangan orang cakap apa, jangan nak pusing-pusing lidah kita, tak perlu. Lidah kita tu kita tak perlu nak kelepek-kelepekkan dia, tak perlu kita nak bengkok-bengkokkan lidah kita, tak perlu. Angkat, kita keraskan lidah kita, letak tempel dekat langit-langit keras ni. Ha, letak lidah kita kat sini. Dia akan jadi aj, ash. Ha, nampak? Ash, ai, ai. Nampak tak? Lidah kita terus je kita tempel lidah kat sini. Kan? Ash, aj, ai, kita tempel terus lidah kita dekat kawasan langit-langit keras ni tanpa perlu fikir 2-3 kali. Tak perlu fikir 2-3 kali. Sebab kat situlah tempat orang cakap apa? Tempat berhenti. Tempat orang cakap apa? Kan kalau kita buat satu benda, kita ada satu orang cakap apa? Destinasi. Jadi destinasi, huruf ini keluar daripada lidah, destinasi ataupun tempat untuk berhentikan destinasi itu adalah langit-langit keras ni. Jangan cari langit-langit depan ni. Kan jangan cari gusi ni, memang tak sampai. Jangan cari dekat pangkal sini, dekat langit-langit lembut. Tak dapat dia untuk huruf jim, shin dan ya ni. Sebab setiap huruf dia akan keluar pada tempat yang berbeza-beza. Kenapa gambar kecil? Sebab tadi nak keluarkan slide. Bila slide keluar, gambar saya kecil. Slide hilang, gambar saya besar. Okey. Jadi itu adalah huruf jim, shin dan ya. Okey. Jadi untuk malam ini kita nak masuk huruf apa? Untuk malam ini kita nak masuk huruf yang paling, orang cakap apa? Huruf yang paling menarik, huruf yang paling susah nak sebut, salah satu huruf yang paling susah nak sebut, dan huruf yang mana bila kita sebut huruf ni, kadang-kadang orang sebut huruf ni dia tersalah sangka. Tersalah sangka. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan yang memberi salam. Yang baru masuk, yang baru hadir, ahlan wa sahlan. Selamat datang insyaAllah. Okey, huruf yang akan kita masuk pada malam ini, huruf yang pertama adalah huruf qaf. Huruf qaf, silap-silap. Huruf bad. Huruf bad. Huruf bad. Siapa tahu huruf bad macam mana? Saya punya slide tak keluar lagi, tak apa. Saya tunjuk, saya beritahu je. Okey, huruf bad adalah makhraj, tempat dia keluar adalah tepi lidah. Okey, huruf qaf pangkal lidah. Kita dah habis pangkal lidah. Okey, kita masuk jim, shin, ya, tengah lidah. Nampak tak? Setiap huruf dia ada tempat-tempat dia sendiri. Jim, shin dan ya, tengah lidah. Huruf bad, tepi lidah. Untuk tepi lidah hanya ada satu huruf sahaja, iaitu huruf bad. Dia tak nak berkongsi dengan huruf lain. Kan huruf lain semua ada pasangan. Cakap apa? Huruf lain semua ada geng. Tengah lidah ada 3. Pangkal lidah ada 2. Halkum ada 6. Tapi tepi lidah hanya ada satu sahaja huruf, iaitu huruf bad, dan dia tak nak berkongsi dengan mana-mana huruf. Sebab apa? Sebab huruf bad ni nak keluarkan dia, ya Allah. Kita perlukan, orang cakap apa? Sifat kesabaran untuk keluarkan huruf bad. Kena perlukan sifat latihan untuk sebut huruf bad. Okey.
Sebelum kita masuk kepada huruf dad, kita kena tahu satu sifat huruf dad. Satu sifat huruf dad, kita ambil sifat tunggal, jangan ambil sifat berlawanan. Sifat ada dua jenis, satu sifat tunggal, satu sifat berlawanan. Okey, kita ambil sifat tunggal huruf dad macam qalqalah yang ada pada huruf jim. Qalqalah itu adalah sifat tunggal, bukan sifat berlawanan. Okey. Maksud sifat tunggal ni apa? Yang ada pada huruf dad. Boleh tak tunjuk hurufnya? Tak boleh kak? Tunggu jap. Tunggu slide saya keluar. Slide saya keluar akan nampak. Saya dah tulis detail dah huruf dad. Sifat dia apa? Macam mana nak keluarkan dia? Siap ada gambar. Tapi slide saya sekejap. Slide saya tengah sangkut. Tak tahu traffic light tinggi mana. Tak keluar-keluar lagi sampai sekarang. Okey, sekejap Okey. Untuk huruf dad, sifat tunggal. Sifat tunggal yang ada pada huruf dad tak ada pada huruf lain. Sifat tunggalnya hanya ada pada huruf dad sahaja, iaitu istitalah. Istitalah. Apakah itu istitalah? Kan, apakah itu istitalah? Kak Mimi, istitalah terbaik Kak Mimi. Okey, istitalah adalah sifat tunggal yang ada pada huruf dad. Yang mana istitalah ini bermaksud memanjang. Apa yang manjang? Lidah ke memanjang? Tak. Dan apa yang memanjang? Kita punya sebutan ke? Tak. Tapi apa yang memanjang kat sini adalah memanjangkan suara untuk keluarkan huruf dad. Memanjangkan suara untuk keluarkan huruf dad. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana nak keluarkan huruf dad. Kan kadang ada orang keluarkan huruf dad, kan, bila cakap tepi lidah. Okey, katakanlah mana saya nak buat lidah. Okey, katakanlah ni lidah. Kan, katakanlah ni, ini lidah kita. Kan, bila sebut tepi, orang ingat tepi ni yang belah depan ni. Tak. Ini bukan tepi lidah tau. Ini adalah kawasan hujung lidah. Ni lidah kita. Kan, kadang orang ingat tepi ni. Ni belah atas ni. Ini bukan tepi lidah. Kalau ini tepi lidah, kita nak sebut huruf dad, dia akan jadi macam mana? Tahu tak? Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi bukan setakat lidah dia je berpusing, tapi kepala-kepala pun dia akan berpusing. Macam tu. Sebab lidah kita. Jadi itu cakap, kadang orang dia tersalah sangka untuk sebut huruf dad. Kan, bila sebut tepi lidah, dia ingatkan lidah kita. Okey, ni lidah kita. Ni. Dia ingat yang depan tu. Yang depan itu adalah tepi. Tapi sebenarnya tak. Kan, ada lagi best. Orang sebut huruf dad sama macam huruf pa. Lagi best. Kan, lagi best. Tebal. Tebal dia dah cantik dah. Tapi tebal dia tebal ke arah pa. Huruf dad ni, kalau tebal sangat dia ke arah pa. Kalau lembut sangat dia ke arah huruf ta. Terlampau lembut dia jadi huruf ta. Dia akan jadi ad, ta, ad. Itu huruf ta. Kalau tebal dia tak nak ke arah pa, dia tak nak ke arah ta. Okey. Okey, saya nampak line saya macam sangkut-sangkut je ni. Kan, line saya sangkut-sangkut kan? Okey. Untuk huruf dad, bila kita sebut istitalah adalah memanjang, iaitu memanjang suara sebutan huruf dad tadi. Jadi kita akan sebut macam mana untuk huruf dad. Okey, nampak tak? Gigi. Ini gigi Ini gigi depan. Ini gigi kacip depan. Dua ni orang panggil gigi kapak ataupun gigi arnab. Ni dua ni. Kan, orang panggil gigi kacip ataupun gigi arnab. Ni dua ni. Kan, yang besar ni. Dua ni. Kadang orang sebut gigi arnab. Kadang orang sebut gigi kacip. Ikut gigi kapak pun boleh, ikut keselesaan. Okey, tepi ni sepanjang ni ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah gigi garham. Okey, 1, 2, 3, 4. Ini adalah gigi garham. 1,
2, 3, 4. Ini dipanggil gigi garham. Okey. Sepanjang tepi lidah kita, tepi lidah. Tepi lidah. Macam mana saya nak tunjuk tepi lidah? Okey, saya ada kunci. Okay, katakanlah ni lidah kita yang hitam ni adalah lidah kita. Okey, sepanjang tepi lidah kita nak buat macam mana? Nampak tak tu? Lidah dia apa ni, colorkan lidah dia. Daripada warna merah jadi warna hitam. Okey, memang sangkut kan? Allah Akbar. Tak seronok pula seminar sangkut-sangkut je ni. Okey, ini tepi lidah kita. Ni lidah kita. Okey, tepi lidah. Nampak tak? Selekatkan terus lidah kita dekat garham. Seletak macam tu. Dia letak je kat ni. Bukan kita pusing sini tau, bukan depan ni. Ini bukan tepi, ini depan lidah. Tepi ni sepanjang tepi lidah. Okey, macam mana kita nak keluarkan? Bila sifat dia ada satu sifat, kita akan sebut nampak tak? Dia boleh manjang. Kita nampak macam ada harakat kat situ, sebenarnya tak. Itu adalah ada pada huruf bad. Supaya apa? Bila kita sebut terlalu laju, takut dia terjadi huruf ta ataupun huruf ta. Ya, saya punya slide tak nak keluar. Slide saya tak nak keluar lah, ya Allah. Lain terlampau perlahan. Okey. Untuk huruf dad tadi kita akan sebut nampak tak? Tepi lidah kita letak kat gigi garham. Dia bukan hujung lidah. Kalau hujung lidah kita akan jadi mulut pun kita herot ke tepi. Itu yang kena hati-hati. Okey. Boleh. Untuk huruf dad. Jadi sepanjang tepi lidah diletakkan di gigi garham. Sepanjang tepi lidah. Tepi lidah kita panjang. Dan tepi lidah kita, kalau lidah kita kat bawah, lidah kita memang akan kena gigi garham. Kecuali kita tak kena gigi garham. Kecuali apa? Kecuali gigi garham kita dah, lidah kita dah tak kena gigi garham. Tapi kalau tak ada gigi, nak buat macam mana? Dah tak ada gigi, nak buat macam mana? Okey. Senang je. Kalau boleh buat gigi, buat gigi. Tapi kalau tak boleh, kan dah garham, nak buat macam mana? Kita gunakan gusi gigi kita tu. Kita gunakan gusi gigi tu untuk kita letakkan lidah kita out. Dia cuma atas sikit lah, dan sebutan dia tu mungkin tak sama macam sebutan. Tapi tempat dia tetap sama, tak boleh ubah. Sebab itulah tempat dia. Okey. Untuk huruf dad, sepanjang lidah diangkat ke gigi garham. Panjang tepi lidah, tepi lidah kita angkat. Okey, ni lidah kita angkat, tepi ni kita letak je macam tu. Ni kita letak je. Bukan kat sini bukan dekat sini. Betul-betul ni. Ni letak kat tepi ni. Ni kita letak dekat ni tepi ni. Betul-betul dekat dia punya tepi ni. Itu adalah tempat untuk huruf dad. Tempat parking lidah kita. Okey, tempat lidah kita akan berhenti adalah di situ. Kita jangan letak kat sini. Sini bukan gigi garham. Kan, jangan letak kat sini bukan gigi garham. Jangan letak dekat luar pula. Kalau lidah kita letak dekat bahagian luar gigi garham, lagi nyaya nanti nak baca Al-Quran kan. Kan contohnya dalam surah Fatihah, ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nampak tak huruf dad kat situ? Kita boleh sebut dia dalam keadaan panjang.
Kan, tapi janganlah terlampau sangat. Ghairil maghdu. Itu melampau-lampau panjang dia. Tak, okey, memanjang, maksud memanjang kat situ sekadarlah. Sekadar untuk kita dapatkan, keluarkan suara huruf dad tersebut. Ghairil maghdubi alaihim waladh waladh. Kita letak dulu lidah kita. Lidah kita letak dulu kat gusi ni. Waladh waladh waladh. Nampak tak? Itu cara untuk sebut huruf dad. Okey. Okey tak ni? Lain sangkut-sangkut. Boleh bagi. Lain tak okey, betul tu. Lain tak okey lah. Allah Akbar. Teruk sangat ni lain ni. Okey. Okey, jadi itulah cara dia untuk kita sebut huruf dad. Waladh waladh. Kiri ataupun kanan. Kalau kita selesa kanan, kita letaklah kanan. Tapi kalau kita selesa kiri, kita letak kiri. Belah atas je sahaja. Sebelah atas. Jangan letak belah bawah. Letak belah bawah bunyi dia. Waladh waladh bunyi dia. Dan kita kena elakkan daripada bunyi huruf ta ataupun ta. Jangan baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu nampak? Itu bunyi dal pula kan, ghairil maghdu bi'alaihim walatta. Itu bunyi huruf ta, nampak? Walattalin, dengar macam bunyi huruf dad tapi sebutan dia adalah huruf ta. Itulah yang kita kena elak. Itulah yang kita kena berhati-hati. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Nampak tak? Tengok, cuba tengok dalam gambar rajah tu. Okey, boleh tengok dalam gambar rajah, tengok tepi lidah. Okey, nampak tak tepi lidah tu? Kan tepi lidah dia letak dekat gigi garham. Warna kuning tu adalah gigi. Jangan cakap kenapa gigi dia warna kuning, dia tak gosok ke? Tak. Kan sebab gigi kita memang warna kuning pun. Cuma itu dia terlampau pekat je lah. Tak tahu sebab apa. Okey. Jadi tepi lidah kita letak dekat gigi garham tu. Jangan letak dekat, jangan pusingkan lidah kita. Nak berbelit-belit lah pula kan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Dia punya tengah jadi imam kan. Tengah kat rumah. Dekat rumah jadi imam. Konon-konon lah kan. Orang cakap apa? Cuba-cuba jadi imam. Yalah PKP kan. PKP kan kena sembahyang kat rumah. Dan suara mentang-mentang, suara sedap, suara sudais kan. Sampai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Kepala tu pusing habis time imam. Imam habis. Kan? Rosak nanti. Tak pasal-pasal habis semayang. Habis semayang. Apa ni? Anak tanya ayah kenapa tadi waktu baca Fatihah tadi kepala pusing-pusing. Sudah apa kita nak jawab kan. Okey, jadi untuk huruf dad itulah cara dia. Okey, nampak tak dekat bawah tu, dekat bawah gambar rajah saya ada tulis huruf hamzah berbaris atas dan dad itu mati. Okey, jom sama-sama kita bunyikan. Kita bunyikan huruf tersebut. Okey, kalau matikan macam ni kita boleh bunyikan dal, boleh bunyikan qalqalah tu tapi dalam bacaan tak boleh. Kita boleh bunyikan sebab ejaan huruf dad belakang dia ada dal. Okey, jadi letak kita punya tepi lidah.
Jawab ada tunaikan sangkut. Jawab dia tunaikan sangkut, ikan makan ikan benda. Okey. Jadi itulah dia sebutan huruf dad. Okey. Boleh? Dapat tak untuk sebutan huruf dad ni? Kita kena betul-betul kena betul-betul tahu. Tepi lidah, bukan tepi lidah kita, bukannya kalau lidah kita, okay, lidah kita bukan yang depan ni. Tak nak kawasan depan ni. Kan depan ni tak nak. Kita tak nak kawasan depan ni, tapi kita nak ni, tepi ni. Ini dipanggil tepi. Yang ni tak panggil tepi. Walaupun dia tepi, tapi ini tepi bahagian depan. Dia nak tepi bahagian tepi betul. Okey. Boleh, itu adalah untuk huruf dad. Okey kan, surah Fatihah ada 2. Lagilah kita kena jaga. Kan, ghairil maghdubi alaihim waladhdha. Kan kadang waladhdha. Dengar tak macam cantik dah sebutan dad tu. Tapi lidah dia waladhdha, lidah dia letak kat sini. Bila lidah letak kat sini, salah sebutan dad. Okey, sebab dad adalah tepi lidah diletakkan dekat tepi gigi gerham. Jadi bila kita letak dekat kawasan ni nampak ni gusi ni kita letak je kat sini, maka sebutan kita tu dah tak jadi dad tapi jadi huruf ta. Waladha. Nampak tak? Yang lagi best. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu bunyi dal dah, betul-betul dal dah bunyi itu. Kan? An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdha. Sebab itulah sifat istiqalah hanya ada pada huruf dad. Sebab huruf dad ni nak sebut dia bukan main senang. Bukan main senang ayat dia. Dan bukan main susah nak sebut huruf dad. Okey. Jadi nak sebut dia istiqalah. Sifat tu kena ada. Sifat istiqalah itu kena ada. Okey, untuk huruf dad jangan buang. Kalau tak naklah istiqalah nak sebut dia panjang sangatlah, nanti panjang tak habis nafas. Tak, jangan risau. Tu nampak tu. Istiqalah sifat dia memanjang, makhraj huruf dad sepanjang tepi lidah. Makhraj huruf sepanjang makhraj huruf berpanjangan di bahagian tepi lidah. Sehingga ke makhraj lam. Jadi kita akan masuk makhraj lam tu macam mana. Okey, huruf dad. Hurufnya ada satu sahaja iaitu huruf dad. Okey, kita tengok dekat surah Al-Mulk contoh tu. Okey, tengok dekat surah Al-Mulk. Al-arda. Al-arda. Nampak tak? Kita tak baca al-arda. Al-arda. Da. Tak nak. Da. Kan, da. Dal campur ta jadi da. Pening nanti. Kan, kalau tengok dekat hari-hari kita baca kan suratul kahfi, suratul mulk. Kan. Fadha. Huruf dad. Nabi Muhammad yang betul-betul sebut dad. Betul tu Kak Fatimah. Kan Nabi Muhammad adalah manusia yang betul yang paling cantik sebut huruf dad. Tetapi kat sini janganlah kita huruf dad. Kan nak tak nak kita kena usaha untuk cantikkan sebutan huruf dad kita tak sempurna. Kan walaupun tak sempurna, orang cakap apa, tak ada lah bunyi macam huruf dha, tak adalah bunyi macam huruf dal, tak adalah bunyi macam huruf dal. Kan fadarabna. Okey, itu adalah untuk huruf dad. Okey, boleh insya-Allah. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, slide seterusnya adalah berkenaan dengan huruf contoh dalam surah Al-Fatihah. Tadi saya dah bacakan dah tadi contoh surah Fatihah. Jadi kita terus pergi kepada makhraj yang seterusnya, iaitu makhraj huruf nun, lam dan ra. Okey, makhraj huruf nun, lam dan ra. Okey, untuk nun, lam dan ra keluar daripada hujung lidah
hujung lidah. Nanti saya akan tunjukkan hujung lidah. Tenggelam timbul aja suara. Ya ke? Suara saya tenggelam timbul ya? Allah Akbar. Sayangnya huruf dad adalah huruf yang orang cakap apa? Kita memang perlu buat latihan. Okey. Huruf seterusnya adalah nun, lam dan ra. Untuk ketiga-tiga huruf ini keluar daripada hujung lidah yang ditekan ke langit-langit keras sebelah hadapan. Langit-langit keras sebelah hadapan mana? Jim, shin dan ya kat sini. Langit-langit ni. Nun, lam dan ra ni langit-langit ni. Ni. Ni langit-langit yang dekat dengan gusi ni. Okey, langit-langit. Langit-langit yang dekat dengan gusi. Saya dekatkan ni. Nak tunjukkan ni. Ni. Langit-langit yang dekat dengan gusi gigi ni. Ini kawasan dia. Okey. Sini gusi gigi dah. Kan sini gusi, di bawah sikit sebelum gusi gigi. Itu adalah langit-langit untuk huruf nun, lam dan ra. Minggu depan ulang lagi bagi clear. Boleh Kak Zainab, tak ada hal. Jangan risau insya-Allah. dia tak clear ni adalah masalah lain sebenarnya. Tapi insya-Allah nanti saya akan cuba untuk cari tempat yang lain cantik. Okey. Okey. Jadi ini, okey kita tengok. Ini langit-langit keras, ini kawasan langit-langit keras. Okey, ni langit-langit untuk nun, lam dan ra. Jangan sampai ke depan. Sampai ke depan ini makhraj huruf lain. Ini adalah makhraj huruf lain, dia bawah sikit. Dia ni dekat sini langit-langit ni. Keluar daripada situ, itu adalah cakap apa, destinasi untuk lidah kita berhenti untuk huruf nun, lam dan ra. Okey, contoh kita nak sebut macam mana? Okey. Contoh hujung lidah diangkat ke gusi gigi kacip. Oh, tu silap tu. Dia bukan gusi gigi kacip dia, dia langit-langit. Untuk nun, lam dan ra sebelah atas. Bukan Kak abang. Abang Zainal. Nampak macam Zainab, maaf. Okey, abang Zainal. Tadi testing okey, itulah tadi testing petang tadi okey, dah sampai malam ni macam ni pula jadi dia. Aduh. Ujian. Okey. Jadi dekat situ cara kita nak keluarkan huruf dia macam mana? Al. Nampak? Al. Lidah kita parking kat sini. Lidah kita parking dekat sini. Al. Ini kawasan lidah kita nak parking. Al. Hujung lidah hujung lidah mana? Okey, kalau inilah lidah kita, dan kalau inilah lidah kita, inilah depan, inilah hujung dia. Tak sama, mana ada lidah tak sama macam ni kan? Macam ni. Kalau ini lidah kita, inilah bahagian hujung dia. Ni kat sini hujung dia. Ini dipanggil hujung. Sinilah lidah yang akan kita parking dekat kat sini. Al. Kita tekan lidah kita. Al. Hujung lidah kita tekan macam tu. Al. Jangan tekan macam ni tau. Kalau macam ni, ini dah kita punya lidah bahagian atas. Jangan tekan macam ni, tekan hujung. Al. Ni kawasan sini. Al. Jadi macam itulah kita nak keluarkan. Itu huruf lam. Kalau huruf nun pun sama. An. Cuma untuk setiap huruf ni dia ada sifat yang berbeza-beza. Ada sifat tebal, ada sifat nipis, ada sifat lembut, ada sifat keras. Yang membezakan dia adalah sifat, tapi tempat keluar adalah sama. Al pun kat sini, an pun kat sini, ar pun kat sini, huruf ra. Okey. Jadi macam mana kita nak keluarkan? Kita sebut al. Nampak tak kita punya lidah, hujung lidah hujung lidah ni, hujung lidah. Jangan belakang, jangan depan. Jangan al. Jangan dekat tengah lidah, tengah langit-langit sangat. Kalau tengah langit-langit dia jadi macam ni. Al, takkan kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah lain bunyi dia. Tak anna. Anna nak makan apa? Kita jangan sebut macam tu. Itu dekat tengah sangat. Itu dia akan bunyi kalau betul-betul kita tekan kat sini. Jangan depan sikit daripada
tengah langit-langit ni, kena ke depan sedikit, barulah dia akan cantik sebutan. An, ar, huruf ra, dia ada dua jenis, satu ra tahqiq, satu ra tafhim. Tafhim nipis, tarqiq tebal. Jadi untuk huruf ra dia ada dua cara. Kalau ra nipis macam mana nak sebut, ra tebal macam mana nak sebut. Huruf nun, ra lam, senang. Oh, kan senang kan. Okey. Saya nak tunjuk gambar, ada gambar tau macam mana lidah tu kita nak parking lidah tu. Tapi nampaknya bersiaran kat tepi Iron Lake. Itulah saya kena bersiaran kat tepi Iron Lake. Tapi buat masa ni tak boleh lagi sebab saya kan. Tapi insya-Allah nanti saya akan cuba. Saya akan cuba yang terbaik insya-Allah. Okey. Huruf nun, lam dan ra, itulah cara kita nak sebut adalah dengan hujung lidah kita letak dekat langit-langit ni. Jangan malu parking je kat sini. Kan? Jangan cakap, jangan tiba-tiba ada yang angkat tangan. Ustaz, kalau tak ada langit-langit nak buat macam mana? Kalau siapa cakap tak ada langit-langit nak buat macam mana, siap susu. Letak lidah tu kat langit-langit atas tu. Kan? Nak baca Quran tu, lidah tarik je sampai kat langit-langit atas. Jangan cakap tak ada langit-langit. Mana boleh orang tak ada langit-langit? Kalau tak ada langit-langit, mulut tak ada tu. Kan? Jadi langit-langit tu mesti ada, betul? Tak ada orang pun tak ada orang pun yang tak ada langit-langit. Semua ada langit-langit. Jadi yang nak tempat mana destinasi lidah itu nanti kan sini jim shin dan ya, dekat sini dan ra. Okey, okey. Jadi itulah cara lidah kita. Untuk huruf ra kita kena kelepekkan sikit supaya belakang lidah kita tu. Untuk huruf ra. Okey, untuk huruf ra kita kena kelepek sikit je lidah kita ni. Kita pusingkan sikit. Jangan pusing habis macam tu. Kan, jangan pusing habis. Kalau pusing habis, maknanya lidah kita tu dah berlipat. Kita bukan nak lipatkan lidah kita, tak. Kita nak congkeh sikit. Untuk huruf ra. Sebab dah ada getaran untuk huruf ra tersebut. Okey, cuba tengok tu. Dekat gambar tu, lam, nun, ra ada dua. Nampak tak? Saya ada buat dua ra. Satu ra tahqiq, satu lagi ra tafhim. Jadi sebutan ra tahqiq dan ra tafhim berbeza. Berbeza sedikit je, tak banyak pun. Tempat sama, cara keluar sama, tapi bunyi dia tu berbeza. Sebab tebal dan nipis. Okey. Boleh? Itu adalah untuk huruf ra. Okey, jom sama-sama kita sebut huruf nun. Kita matikan nun. Letak baris atas, letak hamzah baris atas. Allah Akbar. Ni gambar sini makin teruk ni saya tengok ni. Teruk sangat ni. Okey. Untuk huruf lam. Kita punya hujung lidah. Letak kat situ. Ni hujung lidah ni letak terus kat sini. Okey. Untuk huruf ra, ir, ur, untuk huruf ra. Okey. Tak berapa cantik lah malam ni. Macam kena buat balik semula je nanti kan. Okey. Okey. Macam kena buat balik semula ni untuk bagi cantik sikit. Istiqalah ke istiqalah? Istiqalah tu apa istiqalah? Dia bukan istiqalah, dia istiqalah. Istiqalah itu untuk huruf dad. Okey. Okey, jadi itu adalah untuk sebut huruf nun, lam dan ra. Okey, kalau kita tengok kalau dalam contoh
Kan dalam contoh kalau kita tengok, banyak contoh kalau kita tengok dalam Al-Quran. Kan, okey, saya tengok tengok contoh untuk huruf nun. Kan, walladzina na walladzina takhadhu. Tapi kalau nun yang ada sabdu, itu dah masuk bab makhraj lain. Nun ada sabdu, dia tak termasuk dalam ni nun yang ada sabdu, dia tak termasuk dalam hujung lidah yang diletakkan ke langit-langit, tak termasuk. Nun bersabdu itu adalah di dalam hukum di dalam bab makhraj yang lain. Okey, itu kita tengok tu dalam surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Anas. Nampak tak lidah kita masa kita buat huruf nun? Nasrullahi wal fath. Wa sayadkhuluna. Na, kita letak lidah kita kat sini. Kan kita letak lidah kita dekat sini. Sayadkhuluna nafi. Dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nun bersabdu itu dah tak termasuk, walaupun cara keluar dia sama, tapi dia berada di dalam bab, di dalam makhraj yang lain. Innahu kana tawwaba. Okey, boleh insyaAllah. Jadi itu adalah sebutan huruf untuk huruf nun. Rompin sangkut betul Kak Mi. Dekat saya punya handset satu lagi ni pun sangkut-sangkut saya tengok. Geram je tengok sangkut-sangkut ni. Okey. Nak kelepet macam mana? Alah, macam mana saya nak tunjuk Okey, lidah. Lidah kita ni kita bagi pusing sikit je. Naik sikit je. Untuk huruf ra tu naik sikit je. Naik macam tu je. Orang cakap apa? Congek sikit. Bahasa orang Pahang. Kan congek sikit je lidah kita tu. Okey. Jadi untuk sebut huruf ra, supaya belakang kita rasa belakang lidah tu juga. Okey. Suara jelas gambar. Suara jelas gambar double ni. Okey. Okey, boleh insya-Allah. Okey. Dan untuk huruf ra. Okey, kita tengok contoh huruf ra Okey, kalau kita tengok contoh huruf ra di dalam surah nampaknya saya punya slide tak bergerak. Slide saya yang keras. Congek faham orang Terengganu pun panggil congek juga. Congek ni kita cakap apa, kita macam pusingkan sikit lidah kita. Itu congek. Untuk Terengganu faham samalah kan. Untuk tempat, untuk Negeri Sembilan panggil apa tempat lain saya tak apa pasti sangat. Lengkung. Lengkung. Kalau bahasa muda lengkung, kita lengkungkan lidah tu. Tu untuk huruf ra dalam surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra. Nampak tak huruf ra tu tebal? Itu adalah ra tahqiq. Ar-Rahman pula. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'a. Ta kita tak masuk lagi. Okey, biarkan dulu.
Okey, wala yahuddu ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Okay. Jongkitkan lidah kata orang Perak. Orang Perak kabarnya jongkitkan lidah. Jongkitkan lidah tu untuk orang Perak. Untuk orang Pantai Timur kita sebut congek. Untuk mana lagi? Untuk orang mana lagi? Untuk Negeri Sembilan ada tak? Negeri Sembilan dia sebut apa? Kalau orang KL dia panggil jongkit. Jongkit. Jongkit orang Perak. Orang KL kita panggil kita tak panggil gulung apa tadi bahasa dia tadi? Astagfirullahaladzim, sudah lupa dah. Kita orang KL tadi lupa dah orang KL tadi. Orang KL sebut apa tadi? Kita pusingkan lidah. Dia tak panggil pusing lidah. Terbalikkan lah. Terbalikkan lah senang. Susah sangat nak fikir bahasa ni sebenarnya. Okay. Jadi itu adalah sebutan untuk huruf ra. Orang Johor panggil jongkit. Orang Johor jongkit. Orang Perak panggil jongkit. Lembut sikit orang Perak lah. Lengkung. Orang KL panggil lengkung. Kita lengkungkan. Kita melengkungkan lidah tu sikit. Okay. Penang panggil congkil. Penang congkil lah. Okay. Lengkung tak pun melencong. Lengkung pun boleh, melencong pun boleh untuk semua mudah faham. Okay, boleh. Jadi kita lengkungkan lidah. Lidah kita lengkung sikit je. Sikit je. Orang cakap apa? Tak sampai 45 darjah. Tak sampai 45 darjah. Kita ambil dalam 10 ke 15 darjah sahaja untuk huruf ra ni. Okay. Jadi kat situ kita sebut kalau ke dalam surah Ar-Rahman kan. Ar-Rah. Nampak tak, kita akan rasa getaran tu di belakang lidah kita pun kita akan rasa. Itu adalah untuk sebut huruf ra. Okey. Dapat tak sesuatu pada malam ini untuk 4 huruf ni? Untuk huruf dad, untuk huruf lam, untuk huruf nun dan untuk huruf ra. Dapat tak? Dapat tak sesuatu ataupun dapat tak banyak pada malam ini? Kan walaupun lain tak cantik, walaupun lain tak memuaskan, saya tahu ramai yang tak puas hati kan sebab asyik-asyik sangkut tak keluar kan, gambar saya handsome asyik-asyik sangkut, suara saya tak jelas, tapi tak apa. Nanti kita akan cuba cari waktu yang cantik kan, kita cakap apa, kita buat balik semula. Kita apa kata apa, insyaAllah sebab kita ada 2 ni, kita bulan ni ada 2 kali, 25 hari bulan nanti pun ada lagi, 25 hari bulan pun ada lagi. Perak dan Johor lebih kurang, Perak Johor sama lebih kurang lah. Okay. Jadi kalau Perak Johor sama, Melaka Johor pun lebih kurang lah kan, Melaka Johor sama je. Okay, mungkin Melaka pun panggil lengkungkan juga. Melengkung. Okay. Okay, jadi alhamdulillah. Tapi lidah keras sikit, tak apa, lidah keras sikit. Orang cakap apa? Nak lembutkan lidah. Dan ada satu cara nak lembutkan lidah ni. Cara dia macam mana nak lembutkan lidah? Kita gosok masa gosok gigi tu. Masa gosok gigi tu, kita gosok sekali lidah kita. Kita gosok lidah kita masa gosokkan gigi. InsyaAllah lama-lama lidah kita akan lembut. Sebab apa? Hari-hari kita gosok dia. Walaupun dah keras. Jangan buat benda lain lah. Kan orang cakap apa, kalau besi nak lembutkan guna api. Janganlah lidah kita guna api nak bagi lembut. Lidah kita dah memang lembut dah. Guna api nanti terus, kalau layar guna api terus jadi cair. Kan? Okay, jadi
Jadi alhamdulillah, moga-moga orang cakap apa? Moga-moga walaupun lain yang macam ni kita dapat tak dapat banyak, dapatlah sesuatu daripada apa yang kita kongsikan. Kan, tapi yang penting huruf dad huruf dad penting, kita kena latih. Macam huruf nun, lam dan ra ni senang. Senang sebab apa? Hujung lidah. Huruf dad yang kita kena latih hari-hari huruf dad. Kan, macam mana nak latih huruf dad? Kita latih, kita letak dulu lidah kita kat tepi. Letak lidah kat gigi gerham, sebut da. Letak gitu. Awal-awal memang tak cantik. Nanti lama-lama bila kita dah biasa, kita letak sampai kita dah biasa. InsyaAllah nanti dah biasa, kita dah tak ada masalah dalam pembacaan untuk sebutan huruf dad. Kan? Jadi tahniah sekali lagi. Boleh insya-Allah. Kalau dapat sesuatu boleh tulis dekat ruang komen. Apakah yang dapat gagal sebuah huruf dad, tak apa Kak, boleh latih lagi, jangan risau. Sebab huruf dad kita boleh ingat huruf dad sifat istitalah, kita pegang sifat istitalah, insya-Allah kita boleh sebut. Kan, istitalah adalah memanjang. Jadi tak perlu nak kelang kabut sebuah huruf dad. Tak perlu nak kelang kabut kan. Ghairil maghdu. Itu kelang kabut lah nama dia. Kan, sebut huruf dad. Padahal huruf dad ni kita boleh sebut panjang. Ghairil maghdu. Nampak macam ada orang cakap apa, macam ada sukun kadang, nampak macam ada mat dekat huruf dad. Tapi tak ada masalah sebab sifat dia istitalah tu memanjang. Tapi jangan terlampau panjang. Kan, ghairil maghdu. Itu lain macam lah tu, terlampau panjang tu. Kan, kita untuk memudahkan sebut sifat tu, sebab tu adanya sifat istitalah tersebut. Sifat istitalah ni kita takkan jumpa dekat selain daripada huruf dad. Kita takkan jumpa dekat huruf lam. Orang takkan sebut tak ada, orang takkan sebut. Orang takkan sebut tak ada. Kan, orang takkan sebut tak ada. Kan, tapi huruf dad ada. Jangan risau. Okey. Saya dari Thailand. Alhamdulillah Abang Firdaus. Alhamdulillah, tahniah. Saya ucapkan kepada semua yang hadir. Okey, dan jangan lupa jangan lupa apa? Jangan lupa untuk latih lagi kita punya sebutan. Moga-moga sebutan kita makin hari makin cantik. Moga-moga sebutan kita makin hari makin kemas. Okey, dan jangan lupa insya-Allah nanti 25 hari bulan kita akan ada lagi sesi yang keempat. Okey, sesi yang keempat untuk 25 hari bulan ini. Moga-moga untuk sesi yang keempat kita tak ada masalah macam ni. Sebab orang cakap apa? Rugi sebenarnya. Kan, rugi sebenarnya masalah macam ni, lain macam ni. Kan, kita tak dapat nak tengok dengan jelas. Tadi masa buat rehearsal, masa buat testing, cantik je lain. Kan, tapi apa-apa pun terbaik saya ucapkan kepada semua familymengaji.com yang hadir pada malam ini. Barakallah, dan jangan lupa pukul lepas ini dalam slot Samuka. Jangan lupa bersama dengan Ustaz Firdaus dalam slot Samuka selepas ini. Okay, alhamdulillah, terbaik semua. Okay, insya-Allah. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap, dan saya mohon maaf sebab lain tak berapa nak cantik. Malam ini kita punya seminar berjalan dalam keadaan yang tak cantik, tak kemas. Saya mohon maaf sangat-sangat. Okay, apa yang baik datang daripada Allah SWT, yang tak baik datang daripada Allah SWT atas kelemahan diri saya, insya-Allah. Jadi kita akan berjumpa lagi nanti macam biasa. Okay, jom sama-sama kita baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunlah dosa adik-beradik kami, ya Allah. Ampunlah dosa sahabat andai kami, ya Allah. Ampunlah dosa guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa teman-teman kami, ya Allah. Kawan-kawan kami, ya Allah. Family kami, ya Allah. Ampunlah dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, ya Allah. Lembutkanlah lidah kami, ya Allah. Fasihkanlah lidah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, ya Allah, untuk kami belajar Al-Quran, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, untuk kami sentiasa dapat membaca Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kami sifat istiqamah, ya Allah, untuk kami membaca Al-Quran. Bagilah kami sifat istiqamah, ya Allah, untuk kami sentiasa dengan Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang cinta akan Al-Quran, orang yang cinta dengan orang yang cinta akan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kami dapat bersama-sama dengan mereka yang cinta akan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami dalam syurga-Mu, ya Allah, sebab Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami, ya Allah. Selesaikanlah urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah masa kami berharga, ya Allah. Jadikanlah masa kami untuk dapat kami habiskan dengan Al-Quran, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Okay, Alhamdulillah. Barakallahu fiqh. Jadi sampai di sini sahaja kita punya seminar pada malam ini dan kita akan berjumpa lagi pada 25 hari bulan 9 di dalam seminar untuk sesi yang keempat pada huruf-huruf yang seterusnya. Okey, jadi Alhamdulillah, barakallahu fiqh. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada semua familymengaji.com yang hadir pada malam ini. Barakallahu fiqh. Kita berjumpa lagi nanti dan jangan lupa selawat semuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.